Peranan Wali Songo dalam sejarah perkembangan Islam di Jawa adalah satu hakikat yang tidak dapat ditolak lagi. Walaupun catatan sejarah tentangnya yang terdapat di dalam kronik-kronik Jawa begitu bersimpang siur, namun hakikat kewujudan dan peranannya adalah suatu hal yang jelas. Namun begitu, sama ada berdasarkan riwayat lisan, penulisan kronik atau catatan prasasti, jelas menunjukkan bahawa Wali Songo telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan beragama masyarakat Jawa. Sebelum ini, mereka pernah beragama Buddha sebelum berdirinya kerajaan Majapahit pada tahun 1292 Masihi yang beragama Hindu. Perubahan agama ini kemudiannya membawa kepada perubahan politik apabila kerajaan Hindu ini jatuh dan digantikan oleh kerajaan Islam Demak pada tahun 1478 Masihi. Pemain utama yang mencaturkan pergerakan dakwah dan politik ini ialah para ulama yang bergerak dalam majlis dakwah Wali Songo sejak 1404 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Syazmal Iman. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita layan intro dulu. Roll it. Roll it, 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 roll it. Wali Songo, satu institusi yang sebenarnya wujud kesan daripada kesedaran kerajaan-kerajaan Islam di Asia Barat dan India untuk mengislamkan Pulau Jawa dan seterusnya Nusantara. Dengan dukungan kerajaan Samudra Pasai dan Melaka pada tahun 1404 Masihi, telah ditubuhkan Majlis Dakwah Wali Songo dengan Maulana Malik Ibrahim sebagai pelopor yang pertama. Beliau tiba di Jawa daripada Champa pada tahun 1392 Masihi. Kemudian, dengan tertubuhnya Majlis Dakwah Wali Songo yang dianggotai 9 orang ulama, mereka menyebarkan Islam dengan bermula di Gerisik di Jawa Timur. Dakwah mereka bergerak di Jawa setelah kematian Mangkubumi Patih Gajah Mada pada tahun 1365 Masihi dan kerajaan Majapahit dalam keadaan kekacauan selepas tercetusnya Perang Parengrek pada tahun 1404 dan 1406 Masihi. Kelemahan yang dihadapi oleh Majapahit membuka ruang untuk Islam bangkit dan menjadi kuasa politik dalam tempoh 50 tahun selepas Perang Parengrek. Ulama lain yang turut terlibat dalam Majlis Dakwah Wali Songo sepanjang abad ke-15 Masihi ialah Raden Ahmad Ali Rahmatullah Sunan Ampel dari Champa, Said Jaafar Sadiq dari Palestin, Syarif Hidayatullah dari Palestin, Maulana Ainul Yakin dari Belambangan, Jawa Timur, Raden Syahid Sunan Kalijaga dari Tuban, Jawa Timur, Raden Makdum Ibrahim Sunan Bonang dari Surabaya, Raden Kasim Sunan Derajat dari Surabaya, Raden Hasan atau Raden Patah, Fatullahan, Raden Muria atau Sunan Muria, Sheikh Siti Jenah, dan yang terakhir Pandanarang iaitu Sunan Tembayat. Istilah Sunan dalam kebudayaan masyarakat Jawa membawa maksud orang yang dihormati. Sebahagian Wali Songo memiliki nama asal bermula dengan perkataan Raden kerana mereka juga kerabat bangsawan istana kerajaan pada ketika itu. Ramai menyangka kedatangan Islam di Nusantara khususnya di Tanah Jawa hanya dibawa oleh 9 wali itu sahaja. Sebenarnya, ramai lagi ulama sufi datang ke Tanah Jawa bagi tujuan dakwah. Kisah dakwah ahli sufi yang penuh hikmah itu bermula dengan seorang tokoh agung bernama Syekh Jamadil Kubra. Beliau adalah ahli sufi yang juga ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Nusantara membawa dakwah Islamiah bermanhaj akidah ahli sunnah wal jamaah al-asyahirah dan mazhab asy-syafi'iyah. Kedatangannya ke Nusantara diiringi dua puteranya iaitu Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq. Maulana Malik Ibrahim juga dikenali sebagai Sunan Gerisik, manakala Maulana Ishaq pula ialah bapa kepada Sunan Giri. Syekh Jamadil Kubra menetap di Pulau Jawa, manakala Sunan Gerisik ke Champa dan saudaranya Maulana Ishaq mengislamkan Samudra Pasai Aceh.
Sunan Geringsek bermukim di Champa selama 13 tahun dan berkahwin dengan puteri raja di sana. Beliau dikurniakan 2 putera dengan seorang daripadanya bernama Syahid Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat atau dikenali sebagai Sunan Ampel. Selepas 13 tahun berdakwah di Champa, Sunan Geringsek datang ke Kepulauan Jawa. Selain berdakwah, kedatangan Sunan Geringsek ke Pulau Jawa adalah untuk berniaga, bertani dan menjadi tabib. Beliau pernah diundang ke istana untuk mengubati isteri raja Brawijaya Majapahit yang juga seorang puteri dari Champa. Dakwah Sunan Geringsek yang lemah lembut mendapat tempat di hati masyarakat pada ketika itu yang kebanyakannya menganut ajaran Hindu. Pergerakan Wali Songo pada peringkat awal tidak mengkhususkan wilayahnya. Akan tetapi, mulai 1421 Masihi, mereka membahagikan kawasan dakwah kepada 3 bahagian iaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, dengan setiap kawasan ditugaskan kepada 3 orang wali. Antara langkah Wali Songo ialah menubuhkan pusat-pusat pengajian Islam iaitu pondok atau pasentren. Bermula di Geringsek oleh Maulana Malik Ibrahim sebelum Sunan Ampel, Sunan Giri dan lain-lain turut berbuat demikian. Selain menubuhkan pesantren, para Wali Songo turut membina masjid, berdakwah kepada masyarakat Hindu, termasuk tindakan Maulana Malik Ibrahim berdakwah kepada Raja Majapahit Wikramawardhana. Melalui bidang perubatan, seni dan budaya, pendidikan, perdagangan dan sebagainya, para Wali Songo meluaskan pengaruh Islam. Pernikahan para wali ini dengan anak-anak raja dan pangeran juga menjadi faktor besar perkembangan Islam di Jawa. Kejayaan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel yang masing-masing menubuhkan pesantren di Geringsek dan Ampel Denta telah berhasil melahirkan kader-kader dakwah dan politik yang kemudiannya berjaya mengubah Jawa menjadi wilayah Islam. Antara tokoh-tokoh pendakwah yang lahir dalam asuhan Sunan Ampel ialah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kota, Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati. Mereka kemudiannya menjadi tokoh-tokoh agama termasuk sebagai mufti dan ada yang bertebaran membuka pasentren di tempat masing-masing dan mengirimkan pendakwah ke keseluruhan Nusantara. Dakwah Islam bukan sahaja membiak di Jawa, tetapi juga di Palembang, Maluku, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Makassar. Pengaruh Sunan Giri misalnya telah menyebabkan Islamnya di Kutai, Makassar dan Nusa Tenggara. Perkadiran politik adalah satu aspek yang lebih penting, terutama dalam konteks pembentukan daulah Islam di Jawa. Walaupun usaha awal Maulana Malik Ibrahim untuk mengislamkan Raja Majapahit telah gagal, namun keterbukaan sikap Prabu Brawijaya V telah membolehkan pengaruh Islam menyerap dalam istana Majapahit. Pada peringkat awal, dakwah ke Kraton Majapahit ini berlaku melalui perkahwinan Prabu Brawijaya V dengan puteri Raja Champa yang beragama Islam. Kemudian Sunan Ampel berjaya mengislamkan Arya Dharma, putera Prabu Brawijaya V yang menjadi Adipati Palembang. Arya Dharma yang diberi nama Jaka Abdillah atau Jaka Dillah telah mengislamkan adiknya Jimbun yang kemudiannya dikenali sebagai Raden Patah. Raden Patah dibawa ke Ampel untuk mendalami ilmu agama sehingga menjadi seorang ulama yang digelar Sunan Kota. Raden Patah kemudian dilantik sebagai Adapati Bintoro atau Demak oleh ayahnya, Prabu Brawijaya V. Beberapa saudaranya yang beragama Islam turut dilantik sebagai Adipati di Ponorogo, Pamadengan dan Lumajang. Keadaan ini memudahkan perluasan pengaruh Islam. Bahkan, turut dikaderkan ialah Sunan Giri yang disebut-sebut mengasaskan Giri Kedaton, iaitu sebuah kerajaan Islam di Gunung Giri. Dalam tradisi Jawa, Raden Patah disebutkan sebagai pendiri kerajaan Demak sekaligus adalah waris sah Majapahit. Setelah memeluk Islam,
Beliau belajar di Ampel Denta sebelum membuka pesantren di Demak Bintoro atas arahan gurunya Sunan Ampel. Pada tahun 1478 Masihi, Raden Patah telah berjaya bertindak mendirikan kerajaan Demak di Bintoro. Antara tokoh utama dalam pembentukan kerajaan Demak ini ialah Sunan Giri, dan 13 orang wali terlibat dalam pengangkatan Raden Patah, iaitu Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Wilis, Sunan Mayoran, Sunan Demak, Sunan Ngudung, Sunan Mulia dan Sunan Kertayasa. Di sinilah diperlihatkan dokongan padu para ulama dalam pembentukan kerajaan Demak. Kesimpulannya, Wali Songo memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Peranan para ulama dalam pelbagai aspek di Jawa bukan sahaja melebarkan pengaruh Islam, tetapi juga telah membawa kepada berdirinya kerajaan Islam di Demak.